أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, hai orang-orang yang kufur ingkar, janganlah kamu menyatakan uzur dengan meminta ampun pada hari ini, kerana masanya telah terlambat. Kamu hanyalah dibalas dengan balasan apa yang kamu telah kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka. Dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Tahrim. Surah yang ke-66 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat ke-6 sehinggalah ayat yang ke-9. Ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah Allah Ta'ala supaya orang beriman melindungi diri mereka dan keluarga mereka daripada api neraka. Dan perintah Allah Ta'ala memerintah orang beriman supaya memperbanyakkan taubat dan bertaubat dengan taubat nasuha. Dan juga perintah Allah kepada Nabi dan orang beriman untuk terus memerangi orang-orang munafikin, orang-orang kafir dan munafikin, dan bersikap keras dengan mereka kerana mereka musuh Allah yang nyata. Ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang sifat neraka dan sifat malaikat yang menjaga neraka. Dan juga menceritakan tentang balasan dan keadaan orang beriman pada hari akhirat kelak, serta situasi orang-orang kafir dalam neraka. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan pada ayat pertama sehingga ayat kelima hukum hakam ataupun teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para isteri baginda. Mengingatkan kepada para isteri baginda untuk tidak menjadi beban kepada Nabi SAW dengan sifat cemburu mereka. Dan memberi peringatan dan mengajar mereka supaya beradab dengan adab yang mulia. Maka Allah memberi amaran kepada semua para isteri Nabi dengan cerai dan talak. Kalau mereka terus menjadi bebanan kepada Nabi SAW dengan sifat cemburu mereka. Maka Allah Ta'ala selepas menceritakan tentang rumah tangga Rasulullah dan bagaimana Allah menegur dan merawatnya, bagaimana Allah mengajar Rasulullah as-sabat alal haq,
mesti kukuh dalam kebenaran walaupun bersama dengan orang tercinta. Menjadi kebiasaan Nabi SAW kukuh dalam kebenaran dalam menghadapi orang-orang kafir, orang munafik. Maka termasuk juga isteri dan anak-anak. Dan jangan kerana mencari redha isteri dan bimbangkan kemarahannya menyebabkan melakukan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah demi mencari redha. Walaupun bukanlah perkara tadi perkara menghalalkan yang haram, tapi buat sesuatu yang asalnya boleh, yang diharuskan, hanya kerana ingin mengikuti kemahuan sebahagian pada isteri. Maka Rasulullah diperintahkan untuk kekal dengan prinsip dan tegas. Di samping Allah menegur pada isterinya supaya mengetahui ada orang yang akan Allah angkat mengatasi mereka kerana mereka abaikan perintah Allah ini. Allah akan angkat. Dan peringatan Allah Ta'ala kepada para isteri Nabi Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman, bahawa kemuncak bila kamu terus menjadi beban pada Rasulullah ialah cerai. Dan Allah ganti dengan wanita yang lebih baik. Maka ini satu kerugian besar bagi setengah wanita kerana cemburunya membawa kepada cerai. Yang sepatutnya pada isteri yang beriman, bila asas cerai itu bukannya cemburu, tetapi kegagalan suami melaksanakan perintah Allah, ataupun kegagalan mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami berdasarkan norma syariat. Bukan kerana cemburu yang berlaku dalam kebanyakan rumah tangga orang Islam sebagai peringatan, ialah berlakunya cemburu sehingga merosakkan rumah tangga. Padahal tidak ada apa pun yang perlu dibimbangi hanya kerana mengikuti perasaan cemburu yang menjadi tunggangan syaitan. Kerana syaitan paling suka menunggang wanita dalam keadaan mereka cemburu. Maksudnya mempergunakan wanita tadi. Dengan sifat cemburu tadi, maka mudahlah syaitan menunggangnya untuk melakukan apa yang diingini oleh syaitan, sehingga menghancurkan rumah tangga dan sebagainya. Kerana itu Rasulullah memberi amaran, mana-mana wanita yang meminta cerai tanpa sebab, maka haram baginya mencium bauan syurga. Mana-mana wanita minta cerai tanpa sebab, ceraikan saya, maka haram baginya mencium bau syurga. Melainkan ada sebab yang bersifat syar'i, yang diputuskan oleh syarak. Ini bukan sebab dia kata, sebab syarak kata. Maka demikian Allah Ta'ala mendidik para isteri Nabi sebagai ikonik kepada semua wanita muslimat. Dan memperingati orang perempuan beriman secara umum. Dan dalam masa yang sama Allah mengingati para suami dalam melayani atau dalam menangani sifat cemburu, memperkuatkan hubungan dengan Allah, dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Allah memulakan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bila kita tak bab cemburu tadi, maka Allah pergi kepada suatu tanggungjawab. Suami, Allah panggil, hei suami, dengan panggilan wahai orang beriman. Panggilan bagi suami, ku anfusakum, jaga diri kamu. Artinya menjadi tanggungjawab pemimpin keluarga, memelihara diri mereka terlebih dahulu. Apa maksud ku anfusakum, kata ulama, iaitu memelihara seluruh perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kamu lakukan dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang kamu, dan mengambil sikap tanggungjawab dalam mendidik isteri dan anak-anak kamu dalam mentaati Allah dan menjauhi maksiat, dan mendidik mereka dengan nasihat-nasihat sehingga mereka terpelihara daripada azab api neraka. Maka Allah kata, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Ahlun merujuk kepada isteri dan anak-anak. Dan kadang-kadang ahlun ini merujuk kepada isteri sahaja. Sebab kerana kita dalam bahasa, kita menyebut orang rumah. Maka ahli rumah. Dia sebut orang rumah, maknanya orang-orang yang sentiasa menjaga kita di rumah. Maka Allah berfirman, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Kamu dulu jaga. Kemudian keluarga kamu.
Siapa isteri dan anak-anak kamu daripada api neraka. Yang ini daripada segala sebab-sebab yang membawa pada neraka. Yang pertama ialah menjaga mereka dalam bab solat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu menjaga solat dan bersabarlah ketika mana kamu menyuruh mereka. Maksudnya ialah jangan serik. Jangan kata, Ustaz, dah penat dah tegur. Isteri saya tak semayang, anak saya tak semayang, dah penat. Asas hukumnya suami yang suruh. Tapi barangkali boleh jadi isteri yang suruh. Boleh jadi. Tanggungjawab asalnya ialah suami. Tapi barangkali juga isteri yang lebih beragama. Maka ketika itu isteri yang mengambil peranan ini menyuruh suami solat dan jangan jemu-jemu. Kadang-kadang ada orang yang Allah uji dia, suami dia tak solat. Suami dia, anak-anak dia, maka dia dalam keluarga tu dia pula jadi ketua keluarga. Maka tetap laksanakan tanggungjawab. Walaupun bukan tanggungjawab asasi. Macam juga nafkah. Nafkah ni suami. Tapi kadang-kadang suami tak berfungsi. Akhirnya isteri berfungsi. Isteri kerja, isterilah tanggung suami. Isterilah yang tanggung anak-anak. Isterilah tanggung pembelanjaan. Maka isteri mengambil tanggungjawab ini sebagai satu kemuliaan, bukan kewajiban. Isteri mengambil tanggungjawab untuk mengajak keluarganya solat sebagai satu kemuliaan, bukan kewajiban. Kewajiban asas ialah suami. Sama juga dalam bab apa yang kita sebut sebagai kerja-kerja rumah tangga. Maka itu adalah tanggungjawab isteri, tapi suami membantunya sebagai satu kemuliaan. Sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Rasulullah membantu keluarganya. Tetapi bila mana sampai waktu solat, kharaja ila salah, Nabi pun solat. Jadi Nabi tak adalah, Tok Iman dari mana je tak nampak, tolong rumah masuk nasi dagang. Tak jadi. Sebab waktu dia, bila waktu solat dia kena keluar. Dia solat. Kemudian dia balik semula tolong isterinya kalau nak tolong. Kan itu tanggungjawab yang lebih utama baginya. Maka Allah kata, wahai suami, jaga diri kamu dulu sebagai pemimpin keluarga kamu daripada api neraka. Yang kita dah sebut, yang pertama dijaga ialah solat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Maksud beri peringatan dengan hukum hakam, dosa pahala, halal haram, beritahu. Suami kena ajar isteri dan anak-anak apa yang haram. Kena ajar, kena beritahu anak kita ni haram, ni haram, ni haram, ni haram. Sebagaimana kena beritahu ini halal, ini halal, ini halal. Dalam bab makan, minum kena beritahu. Biar anak kita dari kecil lagi dah tahu makanan halal dan makanan haram. Budak ni mungkin di sekolah sekian-sekian. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang bersekolah di sekolah orang bukan Islam. Sekolah orang bukan Islam. Sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke. Tapi bila anak-anak Islam diajar oleh ibu ayah mereka, dibekalkan makanan, akhirnya mereka terselamat walaupun sistem sekolah macam tu. Sebab saya tanya sahabat saya mengajar di sekolah macam ni, macam mana awak pantau anak-anak Islam? Dia kata, Ustaz, kadang-kadang mak ayah dia dah bekalkan siap-siap, dah beritahu jangan makan kantin. Dan kadang-kadang kita ustaz, kita pun tolong beritahu. Habis awak makan kat mana? Saya memang pengetua saya bila waktu makan dia suruh saya keluar. Saya kantin halal. Artinya ada suatu asas yang anak-anak kita mungkin suatu hari nanti berada di negara bukan Islam. Mungkin. Bukan sekadar suasana di Malaysia aja, di sekolah tertentu. Bahkan kadang-kadang anak kita mungkin belajar dekat Amerika ke Perancis ke sekian-sekian. Tapi dia dah tahu makanan halal ni. Bak semelehan dia tahu. Kita kena ajar anak-anak kita dari kecil lagi. Jangan lupa. Maka ini antara benda yang kena ajar pada anak-anak. Haramnya, halalnya. Apa yang berdosa. Ajar dia dosa-dosa besar. Ajar dia dosa-dosa kecil. Ajar dia untuk tidak melihat benda yang haram. Ajar dia untuk memuliakan benda-benda yang mulia. Maka ini anzir. Beri peringatan. Ashirataka. Keluarga kamu. Yang terdekat. Yang terdiri pada anak-anak kita. Dalam ayat. Dalam hadis yang lain. Rasulullah menyatakan dalam bab mengajar. Ajar apa ni? Kata Nabi SAW. Muru abna'akum bis-salah li sab'in. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Wa farriqu bainahu fil madaji'. Ajar anak-anak kamu. Suruh anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun. Dan pukul mereka sebagai satu amaran bila usianya 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan. Kita ada anak lelaki, anak perempuan. Masa kecil tak apalah, dia tidur sekali.
Tapi bila mana dia sampai pada usia 10 tahun, pisahkan tempat tidur dia. Walau kita kata, Ustaz ni kata asing-asing, sebolehnya, sebaiknya pada bilik yang berlainan. Tapi Ustaz ni rumah, 2 bilik Ustaz, 2 bilik. Macam mana ni? Maka pisahkan pada jarak yang agak-agak selamat. Sebab tak semua orang ada kelapangan rezeki untuk buat bilik banyak. Anak perempuan, anak lelaki. Ada setengah Ustaz saya macam ni, Ustaz, anak perempuan ada bilik, anak lelaki kat luar. Akhirnya kat luar rumah tu, bukan luar tu, luar rumah tu tidur. Rosak pula budak tu. Balik lewat malam. Sebab apa? Sebab rumah saya kurang bilik. Saya pun tidur bawah tangga. Mak saya pun tak peduli. Ini kejadian betul. Anak-anak yang tidur di luar rumah. Khususnya rumah flat yang 2 bilik dan sebagainya. Jadi saya tanya anak-anak murid saya dulu mengajar. Dia kata mereka tidur di luar dekat tangga flat. Jadi balik pukul berapa mak dia mana tahu. Maka dia pun terdedah dengan banyak benda yang tak elok. Rokok, mencuri dan bla-bla benda lain. Jadi kalau misal kata tak boleh, pisahkan daripada jarak yang selamat seperti kata yang berlainan dengan jarak. Tapi amalkan kaedah dengan memisahkan anak lelaki dan perempuan pada usia 10 tahun. Sama ada dua-dua berumur 10 tahun atau salah seorangnya 10 tahun. Maka dipisahkan sebagai satu keselamatan. Kerana budak pada usia 10 tahun mula dia ada nafsu dia. Mula dia ada nafsu dia. Mula dia ada kecenderungannya. Ini kita dengar macam-macam cerita bila budak ni umur 10 tahun ke atas. Bila kita sebut pukul, bukanlah pukul sampai leceh belakang dia. Tidak. Dalam Islam, baik tuan-tuan lihat dalam Al-Quran perintah pukul. Atau dalam hadis. Ini telah disebut dawabit dengan sepakat ulama. Tidak cedera, tidak mematahkan. Dan syarat yang paling penting, ia mengubah. Kalau tak boleh ubah, tak boleh pukul. Kalau kita misalnya dah tahu anak saya tak pukul macam mana pun. Debang macam tu. Maka dah tak boleh pukul. Kenapa? Kalau kita pukul juga, kita pukul dengan lebih kuat. Maka ini menjadi suatu benda penderaan yang dahsyat. Contoh kita pukul bila dia boleh berubah. Tapi kalau tahu tak berubah, Ustaz. Saya pukul pun tak berubah. Apakah maksud kita akan pukul lebih kuat sehingga memberi mudarat lebih besar? Jawapannya tak boleh. Itu dawabit. Tak cedera, tak patah, tidak kawasan muka dan tidak pukulan ini boleh mengubahnya. Ini 4 syarat yang disepakati oleh ulama. Tak boleh pukul kawasan muka. Maksudnya maknanya tak tampar-tampar macam tu. Berdasarkan hadis Nabi, iza daraba ahadukum falyashani bil wajha. Bila seorang memukul, jauhi wajah. Wajah tak boleh. Atau wajah lembu pun tak boleh, jangan kata wajah orang. Kita nak marah lembu ni, kita pun pang lembu. Nanti sebab tu lembu sepak kita. Dia marah. Kalau kita pukul kawasan lain, dia okey. Atau muka ni, dia kawasan karamah. Atau pada binatang. Jangan kata pada manusia. Maka kita tak amalkan budaya lempang nak. Itu bukan budaya Islam. Bukan ada larangan yang keras. Yang Islam lempang muka ni. Dan demikian juga kita kata pukul cedera, pukul patah. Dan demikian yang saya sebut syarat yang jarang orang ataupun orang terlepas pandang. Dengan syarat pukulan itu boleh mengisahkan dia. Kalau tak, maka stop pukul. Kerana kamu akan mencederakan dia jauh lebih daripada mengubah dia. Kalau kita bila pukul anak, tak tu kita cari rotan besar lagi. Lepas tu pukul hayung kuat lagi. Akhirnya mati budak tu. Mati budak tu siapa kena. Jadi, kita bukan kata Islam suruh rotan tak. Islam tak suruh sampai tahap tu. Jangan kita mempergunakan soal Islam membenarkan kita sampai tahap tu. Islam ni tuan-tuan, kalau disuruh sesuatu, dia mesti ada sukatan dia. Umpama kalau tuan-tuan masak, nak tak garang ke nak tak gula, nak tak serbuk perasa, mesti ada sukatan. Imam sukatan itu tuan-tuan faham melalui pembelajaran. Atau melalui pengalaman. Dah tahu garam, ni jenis garam ni garam bukit, tak sikit dah masih. Oh ini garam laut, letak banyak pun tak masih. Ini kita tahu. Tak ada orang tuan-tuan bila dia masak, dia tak guna sukatan. Ikut dang, Ustaz empah. Akhirnya orang pun empah makan dia kat luar. Sebab apa dia tak ikut disiplin dia. Jadi dalam Islam tak ada istilah yang kita sebut tak ada disiplin. Hatta memukul. Maka tak ada orang boleh menggunakan, Islam suruh pukul budak lah zalim. Tak, dia ada kayu ukur dia. Dia ada asas yang cukup, yang penting. Kemudian disebut dalam hadis yang lain. Bila Nabi SAW diriwayatkan daripada tabi'in, kata Ibn Jarir, fa'alaina an nu'allima auladana ad-din wal khaira wa ma la yastaghni anhu minal adab. Hendaklah kita bapa mengajar anak-anak kita akan agama dan segala perkara yang baik dan apa yang bersangkutan dengan adab. Jadi tuan-tuan kita ayah ni, mak ni kena ada silibus nak ajar anak-anak apa. Pertama ajar tentang agama. Halang-halang dosa pahala. Kemudian ajar tentang kebaikan.
Baik, benda baik apa dia? Yang ketiga, ajar dia adab. Adab dengan orang tua, adab dengan adik-beradik, adab itu dan ini. Maka ini 3 benda yang kita letakkan sebagai sukatan penting dalam mendidik anak-anak kita. Yang penting dahulukan agama dulu. Ajar dia takut Allah, dosa pahala. Kemudian ajar dia benda baik dan kemuliaan kebaikan. Dan ajar dia adab. Kerana adab punca daripada kasih sayang manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, takutlah neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan juga batu batan. Maksud manusia ialah orang kafir. Bahan bakar api neraka ialah orang kafir. Manakala batu yang dimaksudkan ialah berhala yang disembah. Bukan batu biasa, itu batu yang dijadikan berhala. Untuk apa? Untuk menjadikan manusia yang menyembahnya merasa kecewa. Berhala yang diharapkan tak beri apa-apa manfaat, bahkan dibakar sekali. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, alaiha yang menjaga neraka itu, malaikatun, malaikat, ghilas. Ghilas makna keras ataupun yang kasar. Tak ada sifat rahmat. Syidat yang kuat, gagah perkasa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut jumlah malaikat penjaga neraka, alaiha tis'ata asyab, yang menjaga neraka di kalangan malaikat Zabaniyah seramai 19 orang. Yang mereka ini ialah malaikat yang perkasa, yang gagah, yang kuat, yang besar. Yang tidak pernah senyum. Yang tidak ada sifat rahmat. Tak ada sifat rahmat. Bahkan Allah menyebut, mereka melaksanakan semua perintah Allah tanpa menderhakanya. Artinya jangan haraplah nak rasuah malaikat ke. Nak pujuk malaikat ke. Ataupun nak kelentong malaikat. Malaikat kita orang tak tahu. Kau tahu sekian-sekian, tak ada. Bahkan malaikat ini mencumuh orang-orang yang kafir, orang-orang yang derhaka. Dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hei orang kafir. Ini seruan malaikat kepada orang kafir dalam neraka pada hari kiamat kelak. Hei orang kafir. La ta'tazirul yaum. Tak payahlah beralasan. Tak payahlah nak minta ampun. Tak payahlah nak minta maaf. Pada hari tiada manfaat untuk meminta maaf. Innama tuzzaun. Kami dibalas, kamu dibalas. Ma kuntum ta'malun. Apa yang dulu yang kamu buat di dunia. Maka dunia itu menjadi ladang kamu. Kalau kamu semai, kamu tanam jahat, jahatlah kat akhirat kamu tuai. Orang yang tanam duri tidak akan tumbuh pokok kurma. Orang yang tanam pokok kurma, mereka lah yang akan menuai buah tamamnya. Artinya, angan-angan kosong yang tak beri manfaat. Dan alasan-alasan yang tidak menyelamatkan. Baik, sesudah Allah menyebut, peringatan orang beriman, jaga diri, jaga keluarga daripada api neraka. Dan Allah sebut sifat neraka, siapa penghuninya, bagaimana dicemuh orang-orang kafir dalam neraka. Kemudian Allah kembali membawa atau menyuruh orang beriman dengan perintah yang berikutnya. Wahai orang yang beriman, taubatlah pada Allah dengan taubat yang sebenar. Baik, kenapa disuruh beriman taubat sebenar? Kerana tuan-tuan yang menjadi bebanan kita ialah dosa-dosa kita. Dalam semua benda. Maka kita perlu mengambil masa dalam hidup kita untuk memohon ampun. Kadang-kadang kita duduk dekat treadmill. Tahu treadmill? Ni orang-orang kaya lah, orang muda. Berapa lama berdiri tu? Lama sah. 10 minit, 15 minit. Kenapa? Nak buang lemak. Makin tua lemak makin bertambah. Tapi nak berdiri solat 5-6 minit tak mampu. Nak buang dosa tak ada. Berdiri kat treadmill okey. Berdiri kat konsert boleh. Berdiri kat semua benda boleh berdiri. Berdiri untuk mentaati Allah, untuk buang dosa tu tak boleh. Maka Allah ingatkan beriman, taubatlah. Tentang punca kita takut, punca kita terlibat dengan dosa, maksiat semua kerana dosa kita. Sebab itu kita dah sebut sejarah Nabi Adam turun, Nabi Adam memulakan dengan memohon taubat. Turun je Nabi Adam kat dunia tanpa memandang ke langit dengan penuh rasa malu. Nabi Adam bawa kesalahan. Dia Nabi tak buat dosa lah, buat salah. Untuk dia sentiasa ulang-ulang taubat. Mohon taubat. Adam dan Hawa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-dua mereka berkata, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, rugilah kami, habislah kami. Tentu itu yang Adam dan Hawa buat. Dan Allah mengajar lafaz taubat dengan firman-Nya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Allah wahyukan pada Adam kalimah taubat.
untuk menjadi sebab Allah terima taubat. Tuan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku bertaubat 70 kali sehari, 100 kali sehari. Maka taubat ialah kekuatan orang beriman. Kerana dengan taubat menghilangkan kesombongan, menghilangkan keegoan kita, menghilangkan beban, kemalasan buat ibadat, menghilangkan rasa bosan dalam ibadat. Tentang kadang-kadang kita buat ibadat rasa penat, rasa berat. Kenapa? Berat tu bukan ibadat tu, dosa kita. Dosa kita pikul. Tuan-tuan kalau tuan-tuan naik gunung, biasa panjat gunung hiking lah. Bila kita biasa naik gunung ni, beg kecil pun rasa berat. Jangan kata beg besar. Bukan kata beg, baju pun kalau boleh nak tangga. Macam berat je baju ni. Panggal. Kalau boleh, rasa berat, beban. Orang beriman ini, kehidupannya seperti mendaki. Tuan-tuan, kita bila makin alih ketua ni, semua jadi makin beban, berat. Berat. Sampai masa tuan-tuan berjalan dah seret kaki lah. Dulu angkat gagah macam tentera Pakistan tinggi sama kepala. Dululah. Hari ni eret kaki. Last kali kaki pun tak boleh eret. Badan makin berat. Kerana tu dia faktor. Tapi yang menjadi beban yang lebih menambahkan berat itu dosa-dosa kita. Sedangkan kalau kita tengok ibadat-ibadat ni sifatnya ringan je. Tapi kenapa berat nak buat? Dosa. Sebab tu orang-orang berdosa tak mampu buat ibadat. Dia mampu buat benda lain. Bila pergi je kat ibadat terhalang. Bab jaga malam boleh. Bab nak sembahyang subuh payah. Boleh berjaga malam. Orang kata okey pencuri nak masuk kawasan rumah kita ni. Oh boleh dia tak tidur. Masuk subuh mata dia start dah mata dia. Subuh je hilang. Tengok bola 2-3 pagi. Oh gagah je. Masuk je subuh. Dengar terahing je siap. Mata dia pun kayu lah. Akhirnya tidur. Ibadat tu berat. Kenapa ibadat berat? Bukan kerana fizikal kita lemah. Dosa-dosa. Kerana itu Allah kata taubat dengan taubat nasuha. Moga Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Masukkan dalam syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari di mana Allah tidak akan menghina orang beriman. Tidak akan menghina nabinya dan orang beriman bersama dengan nabinya. Bahkan cahayanya akan bersama-sama dengan mereka. Dengan keadaan yang sempurna. Dengan keadaan yang mulia. Dengan keadaan memberikan kemuliaan kepada orang beriman. Sambil orang beriman berdoa untuk menambahkan lagi cahaya kebaikan ini dengan doanya. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah sempurnakan cahaya yang engkau berikan pada kami. Pada hari akhirat kelak kita tahu pada masa ni gelap. Melintasi sirat gelap. Tetapi orang beriman Allah berikan kepada mereka cahaya. Cahaya ni berpunca daripada mana? Ketaatan dan pengampunan dosa. Kalau kita buat dosa jadi gelap. Hidup ni tak ada cahaya jadi gelap bila kita buat dosa. Bila kita minta ampun pada Allah SWT, maka Allah pun berikan kepada kita cahaya. Apakah maksud taubat nasuha? Kita maklum taubat nasuha dengan 4 syarat yang maklum. Nyesal, berazam untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkannya. Kalau melibatkan hak orang lain, pulangkan balik. Di sana ada pandangan seperti kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Ali ditanya, apa itu taubat nasuha? Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dihimpunkan dengan 6 perkara. Taubat nasuha dihimpunkan pada 6 perkara. Alal madhi, baik yang lepas mesti menyesal. Itu asal. Yang lepas kena nyesal. Wal faraid, yang fardu-fardu kena ulang. Kata Sayyidina Ali. Yang fardu-fardu kena ulang. Yang kezaliman kena pulang. Dan meminta halal daripada musuh. Jadi meminta halal daripada orang yang kita musuhi. Dengan sebab-sebab yang tak wajar. Dan berazam untuk tidak mengulanginya. Dan engkau didik diri kamu untuk mentaati Allah sebagaimana kamu telah didik diri kamu untuk buat maksiat. Dulu kan kita didik diri kita buat maksiat. Gagah je buat maksiat. Sekarang didik diri untuk buat taat. Dulu kita mencari segala sebab-sebab kekuatan untuk buat maksiat. Dengan duitnya, dengan jawatan, buat apa maksiat? Hari ini guna benda yang sama untuk buat taat. Dulu kita guna kekuatan kita, muda kita, pengaruh kita untuk buat maksiat. Panggil geng-geng, jom kita pergi konsert. Hari ini panggil geng-geng, jom pergi masjid. Jangan pula bila buat jahat ramai-ramai, bila buat baik seorang-seorang. Dulu time buat jahat, semua panggil. Dia punya anak buah dia. Anak dayak dia, panggil. 10 orang, 15 orang. Tapi bila dia hisap, seorang-seorang datang. Geng mana geng? Tak ajak Ustaz, seorang-seorang.
Patutnya awak ajak geng macam awak ajak geng awak dulu buat jahat. Dulu kan masa buat jahat, mana buat seorang-seorang, geng. Panggil, jom kita buat jahat. Hari ni awak nak jadi baik, maka guna benda yang sama. Panggil geng, jom buat baik. Panggil geng. Ini yang berlaku kepada perompak-perompak yang merompak Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila ketua perompak bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu kata anak-anak buah ni, bos jadi ketua kita waktu buat jahat, maka kami takkan tinggalkan bos waktu bos nak buat baik, kami pun taubat sekali. Ini baru betul. Bos dalam perompak, bos dalam taubat. Kita pun sama. Kita kalau dulu buat jahat maksiat dengan bini kita, dengan anak-anak kita, berjemaah, tapi tak kisah, gedek-gedek seorang-seorang datang. Mana bini? Bini kat rumah. Tapi tak buat maksiat, bawa belaka bini, anak, cucu. Tak buat taat seorang, tak bawalah semua. Untuk tunjukkan taat. Lepas tu setengah kita, tuan-tuan, dia lemah buat taat. Bila buat maksiat, dia gagah. Buat taat, dia lemah sebab waktu kamu buat maksiat, kamu buat ramai-ramai. Bila kamu buat taat, kamu buat seorang, pasangan kamu tak bawa. Anak-anak kamu tak bawa. Jadi kamu dah berlawan arus lah. Dulu satu arus. Arus ke neraka dulu. Satu arus. Bila pergi nak arus kebaikan, kita pergi seorang, kita tinggal anak bini kita. Tak boleh macam ni. Patutnya bawa sekali lah. Kalau saya katakan kita dulu boleh berjemaah dengan anak bini kita untuk buat benda-benda yang kita tahu maksiat. Hari ni kenapa tak sama-sama jemaah untuk buat benda baik? Ini tak kisah nampak kelibat seorang suami. Tak kisah nampak cuma kelibat seorang ibunya. Yang lain tak ada. Tapi kalau bab lain semua berjemaah ni. Maka bukan begitu cara taubat kita sebenarnya. Didik diri untuk buat taat sebagaimana kamu pernah didik diri kamu buat maksiat. Macam mana saya katakan kita guna sekali sumber kekuatan untuk buat maksiat. Cari sumber kekuatan untuk buat taat. Maka itu cara taubat sempurna kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Kemudian sepatutnya Allah datangkan satu perintah lebih besar. Perintah pertama jaga keluarga. Perintah kedua taubat. Dan perintah ketiga ini lebih besar. Wahai Nabi, merujuk kepada perintah pada orang beriman juga. Jahidil kuffar, lawan orang kafir. Wal munafiqin, dan orang munafik. Waglus alaihim, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam menentang mereka. Perkataan waglus memberi maksud bersungguh-sungguh lawan. Tentang musuh, mereka bersungguh-sungguh lawan Islam. Kita yang tak bersungguh-sungguh lawan dia, mereka tak tidur malam lawan kita. Untuk menyebarkan diayah, provokasi, atau disebut sebagai apa yang kita sebut sebagai pembohongan, diayah. Ada seorang warga negara Amerika. Dia pergi ke Israel. Dan dia pun memang Yahudi lah. Yahudi. Dia kata, saya kenal perangai Yahudi. Bila kita sampai ke negara mereka, mereka kata, welcome home. Selamat pulang ke tanah air kamu. Yang masuk mereka Palestin. Untuk menyebut ini negara kita. Tetapi dalam sepanjang tempoh dia kata dia berada, yang diajar cuma semuanya tentang kemuliaan mereka untuk hidup, bukan orang lain untuk hidup. Orang lain tidak berhak untuk hidup, mereka je boleh hidup. Orang lain tidak berhak untuk dimulakan, mereka saja berhak dimulakan. Maka dia bosan dengan lafaz diayah ni. Dia kata saya kenal. Sebab tu kalau menipu saya tak heran, itu dah jadi budaya. Betul satu dunia tengok hospital kena bom, dia kata tak, itu sarang pengganas. Itu je, mudah je. Satu dunia tengok dibunuh kanak-kanak, dia kata tak, kita tak bunuh kanak-kanak, kita cuma sasarkan Hamas. Orang satu dunia tengok, dia boleh nafi macam tu je. Sebab budaya, kalau dia boleh pindah kitab Taurat, membohongi, membunuh Nabi-Nabi, setakat kelentong kita ni apa sangat. Kalau mereka bunuh Nabi, sejarah mereka bunuh Nabi, sejarah mereka duk lawang Nabi, sejarah mereka mengubah kitab Taurat yang diturunkan, sejarah mereka memfitnah Musa, memfitnah Harun, maka apa sangat kita berada pada zaman ni. Sebab tu Allah dah cerita watak mereka macam ni. Pembohongan mereka yang berterusan. Maka bagaimana kita ini kata dia boleh cakap betul. Sebab tu hanya orang Islam yang jauh daripada Al-Quran yang menganggap Yahudi ni betul. Sebab tu satu-satunya membongkarkan kejahatan Yahudi Islam. Itu dimarah sangat ke orang Islam. Kan di sisi orang Islam ada Quran yang membongkarkan kejahatan. Orang lain dia kencing lama dah. Mereka gunakan Holocaust guna untuk kencing semua negara Eropah. Kononnya mereka bangsa dizalimi, mereka perlu ada tanah air mereka sekian-sekian. Ini satu dunia cuba bersimpati dengan mereka. Tapi orang Islam dah tahu watak mereka. Watak ni akhirnya Allah tunjukkan dengan kejadian yang berlaku dalam beberapa hari yang lepas. Menunjukkan watak sebenar
kejahatan dan kezaliman. Yang satu dunia dah nampak. Maka apa yang mereka buat, segala diayah, segala pemalsuan fakta sudah lagi tidak berguna untuk mereka. Sebab itu kata Allah Ta'ala, wahai Nabi, perangi orang kafir dan perangi orang munafik. Waghlus alaihim, bersungguh-sungguh. Isunya ialah sungguh-sungguh tu tak ada. Sekejap, lepas tu dah. Sekejap, lepas tu dah. Mereka tak pernah berhenti. Dan apa yang mereka buat, silibus, sukatan pelajaran mereka, terus mereka buat. Contoh kita ni cepat bersangka baik pada musuh. Musuh tidak pernah bersangka baik pada kita. Akhirnya kadang-kadang kita pun berhenti daripada lawan mereka. Walau mereka tak pernah berhenti lawan kita. Walau ketika mana pengadil sudah bunyikan loceng berhenti. Mereka itu mengasak dan menyerang. Itu perangai semula jadi mereka. Sebab itu Allah ajar Nabi SAW. Bersungguh-sungguh lawan mereka. Wa ma'wahum jahannam. Dan kesudahan mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Maka dia seburuk-buruk tempat kediaman mereka. Allah memberi khabar orang beriman. Orang kafir macam mana hebat dia, tempat dia dalam neraka. Tetapi kamu sebagai orang beriman, kena perangi mereka. Kena lawan mereka sungguh-sungguh kerana mereka penghalang kepada kebaikan manusia. Mereka penghalang kepada kemuliaan-kemuliaan yang dinikmati oleh manusia. Maka kalau kita tengok secara kronologi, bermula pada jaga diri, jaga keluarga dengan mentaati Allah. Kemudian sama-sama taubat supaya kuat diri kita, jelas matlamat kita, kemudian mula kita memerangi musuh. Tuan-tuan kita ni kalau keluarga tak betul kan, dan kita tak bersihkan diri, kita tak mampu lawan musuh. Kita tak mampu. Dan ini yang berlaku pada kita sekarang. Sebab kita masih terpalit dengan banyak maksiat dan dosa. Dan maksiat itu yang musuh buat. Maksiat yang musuh datangkan, konsert-konsert, penyanyi-penyanyi, kita terperangkap. Kita berikut filem-filem, cerita-cerita, kita berada dalam gelanggang mereka. Bagaimana kita boleh lawan mereka? Mereka telah berjaya masukkan kita dalam acuan mereka. Acuan hiburan, acuan sukan, acuan ekonomi. Walau kita punya acuan sendiri. Selagi mana kita tak keluar ikut acuan kita, lagi tu kita tak boleh kalahkan mereka secara totally. Kita berada acuan mereka. Contohnya kalau kita berada dalam game dengan peraturan mereka, bagaimana kita boleh menang? Peraturan tu peraturan mereka. Nampak kita nak menang, mereka pun sekat. Dah. Bila time mereka rasa mereka menang, walau masa habis mereka teruskan juga. Dan itu peraturan mereka. Ini yang terima gencatan senjata sebab mereka dah rasa kalah. Mereka kalau menang tak akan terima. Logik mereka tak akan terima. Ternyata mereka tak sampai sasaran mereka. Mereka tak sampai tujuan yang mereka dendangkan seluruh dunia. Kami nak bunuh penggana-penggana. Yang dibunuh hanya kanak-kanak. Yang dibunuh cuma orang awam. Yang dihancurkan bangunan orang awam. Hospital, sekolah. Hatta tempat-tempat yang menjadi markas-markas PBB ataupun kita katakan masyarakat dunia. Tak ada satu pun mereka boleh menunjukkan secara bukti mereka menghancurkan apa yang mereka sebut pengganas itu. Tak ada. Mereka gagal sebab itu terpaksa terima. Hudnah atau ceasefire. Terpaksa terima. Tapi umat Islam di sana mereka punya suatu kepribadian yang kuat. Mereka dah kata dari awal, kami akan jadikan mereka terpaksa menerimanya. Dan mereka akan ikut syarat kita, bukan kita ikut syarat mereka. Yahudi bagi syarat 3 hari je. Kata Ahmad tak? 4 hari. Nak? Sudah? Tak nak? Tak payah. Akhir mereka terpaksa aku 4 hari. Asas. Yahudi kata bebaskan 100 orang tawanan kami. Ahmad kata tak boleh. Mereka kata baik 80. Tak boleh. 50 je kami nak bagi. Kami ikut. Ya, dia punya sikap dia. Ini pejuang sebenar. Ahmad mengajak Yahudi main game dia. Bukan game Yahudi tak ikut. Yahudi kata kita akan selamat, tidak akan menyerang kawasan selatan. Utara kami akan serang. Boleh rehat 6 jam je. 10 pagi sampailah 4 petang. Office hour. Yang lain kami akan serang. Ahmad kata no. Utara dan selatan jangan ada pesawat yang berlega. Akhir Yahudi terpaksa terima. Utara tak serang sampai sekarang. Dan selatan pun tak serang. Yahudi kata kami tak akan bebaskan satu pun tawanan daripada Baitul Maqdis. Hamas kata kamu kena bebaskan, tidak kami tak bebaskan. Akhirnya mereka terpaksa bebaskan 90 orang Palestin daripada Baitul Maqdis. Tuan-tuan kena tahu tawanan yang dibebaskan. Semuanya bukan daripada Gaza. Semuanya daripada tebing barat, daripada Baitul Maqdis. Sehingga umat Islam di sana berkata, kami berterima kasih pada ahli Gaza yang sanggup membayar cukai-cukai dengan nyawa mereka untuk bebaskan kami. Yang ahli Gaza ni tuan-tuan, dia tak ada tawanan Gaza.
Gaza ni bebas daripada tawanan Israel. Mereka negara atau tempat yang tak boleh dimasuki oleh Israel. Yang ditawan tu semua daripada Baitul Maqdis, daripada Nablus, kawasan yang dipimpin oleh kita katakan Mahmud Abbas. Dia yang perintah. Tapi dia membiarkan orang Islam masuk penjara tanpa dibebaskan. Tanpa ada suara untuk membebaskan. Sebab tu mereka kata kami berterima kasih pada ahli Gaza. Sanggup membayar cukai dengan nyawa mereka untuk bebaskan kami. Walaupun hancur negara mereka, tak apa. Asalkan kamu bebas, orang Islam. So, ini perjuangan hebat. Kerana itu kita kata kenapa Hamas menang, sebab dia tarik Yahudi main game dia. Acuan kita, bukan acuan dia. Ikut acuan, memang kita akan kalah. Sebab dia akan ajak cara dia. Tak ikut acuan kami. Sebab mereka merasakan kami akan serang bunuh habis-habisan sampai orang Hamas merangkak keluar dari terowongan minta makanan, minta minuman, minta air. Tapi itu tak berlaku. Tak ada seorang pun merangkak keluar. Yang merangkak keluar mereka merangkak keluar. Bahkan mereka kata dalam TV mereka, kami ditipu oleh Hamas 2 kali. Sekali pada 7 Oktober kami kena tipu. Sekali lagi ialah bila Hamas biarkan kami masuk, kami ditipu lagi untuk mereka keliling kami. Sehingga sama ada kami mati hina atau kami mesti merangkak keluar dengan hina. Akhirnya pilih merangkak keluar, itu terima gencatan senjata. Tuan-tuan kena ingat, Yahudi kalau dia tak akan terima gencatan senjata. Buat apa? Logiknya di mana kalau orang menang tiba, okey kita gencatan senjata. Dan logiknya di mana kalau dia menang, dia terpaksa terima syarat orang yang dia kalahkan. Kerana dia kalah. Sehingga ada seorang Robai. Ini kita panggil ketua agama Yahudi. Hakam dia panggil. Atau panggil Robai atau Hakam. Dia kata saya bercakap dengan salah seorang pimpinan tertinggi tentera Israel. Tapi saya tak boleh beritahu nama, takut dia kena tangkap. Sebab ini masalah rahsia negara. Dia kata satu malam, pejuang Hamas berjaya meletupkan 3 kenderaan pembawa tentera bernama Panther, Namir. Dan setiap satu ada 12 orang. Dia letupkan semua habis 36. Satu malam 36 orang habis. Yang lain-lain ketakutan. Sambil tembok, sambil lari. Tengok bos kata lari, pakat lari belakang keluar. Betul, kalau mereka tak kalah, mereka tak akan terima gencatan. Ya, ini kesungguhan contoh. Allah tunjuk kesungguhan orang beriman dalam memerangi orang kafir. Kesungguhan yang luar biasa. Dan lebih hebat pada itu bila tawanan dibebaskan semuanya senyum gembira. Semua cerita benda baik-baik. Layanan yang mereka dapat. Sehingga seperti mereka ini macam sedang melancong di Gaza. Lancong di Gaza. Sedang mereka, bukan tawanan perang ni, kata salah seorang tawanan perang tu, kami diberi oleh Hamas ni YouTube. Tengok YouTube lah tu. Boleh tengok YouTube ni. Keistimewaan tawanan tu, boleh tengok YouTube. Pakai kat rumah mak dia marah tengok YouTube. Ini dalam tawanan Hamas boleh tengok YouTube. Ketika mana tawanan Islam cerita kami saat akhir nak bebas pun kena pukul lagi. Bebas kena pukul lagi. Tuan-tuan, 2 dunia berbeza. Orang dunia yang mengikut perintah Allah, lihat keindahannya. Dan dunia yang dilaknat oleh Allah, lihat bagaimana kejahatan mereka. Kalau peringkat nak bebas masih lagi pukul lagi. Tak habis. Mereka telanjangkan. Sehingga ada seorang perempuan wanita Israel cerita. Berbangsa Yahudi, berjinsiah ataupun berwarga negara Amerika Syarikat. Dia kata dia ngemak dia kena tawan. Ni terbaru lepas dibebaskan orang. Saya ditawan, saya diturunkan dalam terowong jauh. Kita rasa berkilometer turun dalam. Kemudian kami berjalan hampir 5 km. Dalam terowong 5 km berjalan. Nak beritahu Hamas ni ada terowong dalam. Lalu kita pun ditempatkan satu tempat. Saya duk fikir malam tu saya akan dirogol. Tak apalah, saya akan serahkan tubuh saya untuk dirogol. Berbanding mak saya yang dah sakit ni. Saya sanggup. Maka masuk 5-6 orang tentera Hamas. Saya dah rasa okey, saya akan berikan tubuh saya pada malam ni. Rupa-rupanya tidak. Mereka hanya hantar makanan pada kami dan keperluan kami. Dan kemudian mereka tinggalkan kami. Tanpa menyentuh kami. Tak ada pun sentuh, tak ada pun hina, tak ada pun maki. Tak dihina, tak dimaki, tak dipukul. Yang mereka cerita kena pukul, kena rogol, kena sekian-sekian. Semua tidak ada. Dengan riwayat daripada tawanan perang. Ini acuan Islam. Acuan macam ni yang akan buat kejayaan. Acuan-acuan seumpama ini yang kita bacakan dalam tafsir kita ini. Waghlus alaihim, bersungguh-sungguh lawan mereka. Iaitu dengan acuan yang Islam ajar. Maka itulah yang menjadikan kemenangan dan orang kafir. Macam mana pun keadaannya, kata Allah, tempat mereka dah melaka. Seburuk-buruk tempat. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.